PAS dan Pakatan Rakyat pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pihak Metro yang telah sudi memberikan ruang kesempatan kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang sudi hadir walaupun dalam keadaan cuaca yang tak menentu, tetapi semua ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ada hikmah dan ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujan yang turun untuk menyuburkan bumi ini dengan satu kesuburan untuk meningkatkan hasil pertanian dan tanaman yang disertai oleh masyarakat setempat, khususnya petani-petani dalam Dun Sungai Limau ini. Tadi saya percaya tuan-tuan telah dengar ucapan daripada Saudara Yusuf dari Kelantan yang telah banyak menceritakan tentang bagaimana keadaan kerajaan Kelantan, bagaimana kepimpinan Tok Guru dan kepimpinan membangun bersama Islam yang sudah pun memasuki usia 23 tahun. 23 tahun. Ini suatu sejarah yang sangat hebat di mana kepimpinan membangun bersama Islam itu berjaya mengekalkan pada posisi di persada politik kuasa di sebuah negeri yang dianggap tercorot dari segi bidang ekonomi dan sebagainya, tetapi rakyat tetap memilih. Orang kata bahawa negeri tersebut tercorot dari segi bidang ekonomi, tetapi rakyat tetap memilih kerana rakyat sendiri yang tahu, rakyat Kelantan yang tahu tentang tahap kehidupan mereka, bagaimana pendapatan mereka, bagaimana peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh mereka, dan bagaimana kerajaan yang bersih yang ada kepada kerajaan Kelantan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang luar biasa sekalian, kita masuk pilihan raya kecil di Dun Sungai Limau ini. Ini sangat penting untuk kita semua. Tetapi bagi Barisan Nasional, saya lihat bahawa mereka selalu bawa berujar, mereka kata kita masuk pilihan raya ni biarlah supaya lepas ni ada pembangunan yang akan dibawa, supaya bila Dun itu dia sama dengan kerajaan negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional, bila dah selari. Dulu dia kata 5 penggal berturut-turut Dun ini daripada pemangkang, sedangkan kerajaan pusat pada waktu itu dan kerajaan negeri sebelum 2008 adalah kerajaan Barisan Nasional. Tapi dia kata sekarang penting, dia kata selepas 5 penggal diwakili oleh Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan, dia kata sepatutnya bila ada Barisan Nasional ambil alih negeri ini, jadi dia kata biarlah selari antara Dun Sungai Limau ini dengan kerajaan yang memerintah supaya pembangunan boleh dibuat. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, sebab saya nak mengajak tuan-tuan untuk berfikir, dan kita juga ajak pemimpin negara kita, pemimpin UMNO ni kena berfikir. Takkanlah dia nak tunggu dia menang baru dia nak bawa pembangunan. Kerajaan yang baik, kerajaan yang adil, kerajaan yang hebat, yang punya visi masa depan dia, maknanya walaupun kawasan itu diwakili oleh pembangkang, tetapi menjadi kewajiban tanggungjawab kerajaan untuk buat pembangunan. Macam kita memerintah dalam tempoh 5 tahun, kita tak peduli kawasan itu diwakili oleh pembangkang UMNO Barisan Nasional pada waktu itu ataupun tidak. Yang penting ialah kita terus buat pembangunan, kita terus untuk membantu membangun masyarakat dan rakyat penduduk yang ada dalam satu kawasan parlimen ataupun Dun yang diwakili oleh pembangkang. Kerana rakyat itu adalah tanggungjawab kepada kerajaan yang memerintah. Tapi dia terbalik. Bila Barisan Nasional memerintah, dia kata kita kena bagi selari bahawa pembangunan boleh dibuat. Dua ni kena Barisan Nasional menang bahawa pembangunan boleh dibuat. Jadi satu benda yang sangat pelik, yang sangat janggal. Menteri Besar ni selalu bercakap tentang transformasi. Adakah transformasi yang dia maksudkan itu ialah pembangunan hanya boleh dibuat bila kawasan itu diwakili oleh parti yang sama dengan kerajaan. Oh, ini bukan transformasi. Ini kita sudah menyimpan daripada maksud transformasi. Maksud transformasi ialah proses peralihan perubahan yang nak kita lakukan itu ialah mestilah memenuhi hasrat dan impian yang termaktub dalam pengertian demokrasi yang sebenarnya.
hak asasi yang ada yang wujud dalam kehidupan masyarakat dan rakyat yang ada dalam sebuah negara ataupun sebuah negeri. Jadi sama juga dalam konteks di negara Malaysia dan juga di negeri kita. Barisan Nasional memerintah, okey, no problem. Kalau dia kalah, dia kena sedar bahawa dia kalah dalam Dun Sungai Limau dengan pilihan raya kecil ini, kerajaan dia tak jatuh. Kecuali lah kalau dia kata Allah tolonglah, makcik tolonglah, kalau kalah Dun Sungai Limau ni, Barisan Nasional ni jatuh, jadi kami tak boleh buat pembangunan. Itu satu benda yang lain. Nah, tapi dalam konteks pilihan raya kecil di Dun Sungai Limau ni, dia kalah sekalipun, insya-Allah dia kalah. Kerajaan dia tak jatuh. Jadi apa masalahnya kepada dia nak cari satu dun untuk membolehkan dia buat pembangunan? Sedangkan dia sudah boleh buat pembangunan. Apa yang dia nak? Dalam tempoh 5-6 bulan dia memerintah. Dalam tempoh 4 bulan dia dah memerintah. Dia dah ambil alih daripada bulan 5 hari itu. Okey, apa yang kamu buat untuk membangunkan Dun Sungai Limau? Apa yang kamu buat untuk membangunkan dun-dun yang kamu sendiri wakili? Tak juga. Tak juga. Apa yang kamu buat untuk membangunkan negeri yang kamu sudah menjadi kerajaan? Tak juga. Jadi dia hanya baru bercakap untuk nak mengugut, nak menimbulkan ketakutan masyarakat dan rakyat, seolah-olahnya bahawa kalau Barisan Nasional merintah kita tak ada pembangunan, jalan baru tak boleh buat. Itu tak betul. Tuan-tuan kena fikir di sebaliknya. Apa dia? Kalau PAN tuai benang di Dun Sungai Limau ni untuk nak hadapi pilihan raya akan datang ni, Barisan Nasional kena kerja kuat lagi untuk nak rampas kursi Dun Sungai Limau ni. Apa dia? Dia kena buat pembangunan bagi banyak. Kena buktikan dulu kepada rakyat bahawa dia buat pembangunan, baru boleh rakyat ada pertimbangan nak bagi ataupun tidak kepada dia dalam pilihan raya umum akan datang. Lah ni handa kuasa, hang tak buat, tiba-tiba hang kata apa? Kalau bagi kat kita baru kita buat. Cakap betul ya orang, ha? Tak betul. Hang dah kuasa. Jadi hang akan tunjuk dulu. Biar tambah kami nak di bawah pemangkang, kami nak dari bawah Pakatan Rakyat, kami nak di bawah PAN di Dun Sungai Limau ni. Kemudian dalam tempoh 4-5 tahun ni, hang buktikan yang hang betul-betul nak buat pembangunan. Hang tunaikan janji hang kepada rakyat. Barulah rakyat boleh bertimbang untuk pilihan raya umum akan datang. Tu pun nak bertimbang. Sebab hak kita ni, hak ini adalah hak rakyat, hak seorang pengundi. Siapa pun nak pilih, dia pilih lah. Tanggungjawab kerajaan, hak kerajaan. Tanggungjawab kerajaan ialah menunaikan tanggungjawab menggaras amanah dan menunaikan amanah untuk apa? Membantu rakyat meningkatkan kehidupan masyarakat dan rakyat dalam semua negara ataupun semua negeri. Ini. Jadi saya berheran mana Menteri Besar boleh cakap macam tu. Kita ni nak dapat Menteri Besar baru ni, Kotlah dia cerdik anak kepada bekas Perdana Menteri. Bukan jangan salah orang, anak kepada bekas Perdana Menteri. Perdana Menteri pula ialah anak kepada bekas Perdana Menteri. Datuk Najib ni anak kepada bekas Perdana Menteri Tun Razak. Menteri Besar Kedah anak kepada bekas Perdana Menteri yang paling lama dalam sejarah Malaysia, 22 tahun. Pak dia Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia sebetulnya dia sudah ada pengalaman. Dia sudah ada pengalaman tentang bagaimana corak dan gaya tanggungjawab sebuah kerajaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada dia. Tapi dia tak boleh ambil bulan-bulan apa yang Pak dia buat. Tapi semacamnya dia nak tiru apa yang Pak dia buat. Sebabnya dia kena ingat bahawa Pak dia dipersoalkan selepas 20 tahun. Pak dia menerima kerajaan Malaysia, Pak dia dipersoalkan. Kenapa? Kerana mengamalkan politik tak sihat. Apa dia? Politik menekan rakyat. Rakyat tak sokong, kita dekat. Rakyat tak undi, kita dekat. Sebab itu Pak dia dipersoalkan sampai hari ini. Sampai hari ini Pak dia dipersoalkan. Kenapa? Bagi Pak dia, anak aku pernah naik Presiden UMNO. Kalau anak aku tak naik Presiden UMNO, apa semua tak duit. Apa semua tak duit. Ni bukan Tuhan UMNO ni, saya tahu. Saya dapat dengan pimpinan UMNO, dengan Menteri UMNO ni, saya dapat. Saya jumpa lepas, saya boleh peluk. Tadi tempat mengajar saya peluk.
okey. Dia berita, ya kami susah hati. Dia kalau menang dia, tok dia jadi naik presiden, bukan dia jadi naik presiden. Sebab dia kata bahawa macam mana kalau boleh bagi kepada seorang anak yang tak ada visi, tak ada pemikiran, hanya bergantung kepada pemikiran seorang bapa. Jadi pak dia, zaman pak dia memerintah Malaysia dulu ialah menekan rakyat. Kalau rakyat tak setuju dengan kerajaan, tak pilih kerajaan, maka rakyat bukan. Tuan ingat dulu zaman pak dia, bantuan untuk sekolah agama rakyat dan bantuan per kapita. Setiap sekolah agama rakyat itu beri bantuan per kapita. Mai dalam pak dia bila pilihan raya dalam, saya tak ingat tahun berapa, orang tak sokong Barisan Nasional. Jadi dia kata, oh tak boleh, kita kaya balik. Dia kata ni, tempat sarang melahirkan pemimpin dan penyokong PAS sekolah agama ni. Tarik balik bantuan. Jadi dia anggap bahawa sekolah agama ni sekolah yang melahirkan penggerak dan penggiat PAS yang akhirnya boleh merugikan kerajaan Barisan Nasional. Dia tarik balik bantuan per kapita kepada sekolah agama. Ini pemikiran bapa dia sama dengan anak dia pada hari ini. Dan kenapa anak dia kata, kalau bagi Barisan Nasional menang di sini, kita boleh buat pembangunan pasal dia selari. Ini berbahaya kepada politik masa depan. Kita tak boleh dalam kita mengharungi politik baru di negara kita ini, di negeri Kedah ini. Kita tak boleh mengandalkan politik seperti ini. Saya berheran macam mana Datuk Mukhri sebagai seorang anak muda, dia boleh berpemikiran beku dan jujur seperti mana yang ada kepada bapa dia seperti dulu. Dia kena akui hakikat bahawa ini zaman dia, bukan zaman bapa dia. Dia bukan boleh bawa cara bapa dia. Kita bercakap soal politik harmoni, soal politik murni, soal politik damai. Ini yang ada dalam kalangan kehidupan masyarakat dalam Duan Sungai Limau. Yang dah lama. Sebab Duan Sungai Limau ni tuan-tuan, ialah duan yang latar belakang persekitaran kehidupan masyarakat di sini ialah kehidupan beragama. Kuat agama. Kuat pegangan agama. Dia berbeza dengan tempat lain. Kemudian masyarakat di sini adalah masyarakat yang mempunyai kecintaan kepada ilmu. Sebab itu di sini dalam apa nama Duan Sungai Limau dan juga dalam Parlimen Jerai banyak pondok, banyak sekolah agama. Banyak pondok, banyak sekolah agama. Ramai di kalangan anak-anak kita ni, baik orang UMNO atau orang PAS, anak-anak yang mengaji sekolah mana? Sekolah Pak Yah, sekolah Pak Man dia. Betul pondok Puri dia pada ya. Lah ni naik pondok-pondok baru, pondok Syadiri, Susah Zul di Sungai Kedah. Naik lagi Atribian tadi apa? Toy, Atribian. Ni naik sekolah apa ni? Ini saya nak katakan bahawa Parlimen Jerai ni, persekitaran Parlimen Jerai, Duan Sungai Limau dan sebagainya inilah kawasan yang subur dengan ilmu. Kawasan yang disemarakkan kehidupan itu dengan ilmu. Bila mereka mendapat ilmu Islam yang tinggi, dia mendidik mereka untuk apa? Untuk menjaga adab dan akhlak dalam kehidupan, perhubungan ini. Sebab itu kita lihat bahawa orang yang berilmu ni, dia tidak, orang yang berilmu dan orang yang berpegang kepada kehidupan agama ni, dia tidak mengambil tindakan-tindakan yang melulu. Dia mesti sandaran dia kepada agama. Dia mesti sandaran dia ialah kepada agama. Sebab itu kita lihat bahawa kehidupan di sini berbeza ideologi politik, tetapi hubungan kehidupan kemanusiaan bagaikan hidup satu keluarga. Kita di sini. Ini perbezaan kita. Sejak daripada dulu tahu juga perpecahan dan sebagainya. Jadi tiba-tiba elemen perpecahan itu nak dibangun oleh kerajaan yang memerintah negeri kita sekarang. Ini satu benda yang sangat malang. Bila perpecahan nak dibawa, elemen perpecahan nak dibawa dalam kehidupan masyarakat yang hidup damai. Dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini, mana bagi saya? Ya, apa tidak perpecahannya? Ialah dia menimbulkan sakit hati orang yang tak nak memilih kerajaan. Tentulah dia akan sakit hati dia. Dia melakukan satu pembinaan supaya seseorang itu yang tak menyokong Barisan Nasional akan rasa marah akibat daripada
tindakan kerajaan yang tak akan buat pembangunan pada kawasan yang dimiliki, yang dikuasai oleh pemangkang. Orang itu dah marah. Bila orang akan marah, dia akan marah kepada orang lain, orang anu dan sebagainya. Ini saya katakan sesuatu yang tak sihat. Sedangkan benar tak pernah berlaku selama ini. Sebab itu saya minta pada Datuk Mukhriz, sebelum dia terlajak jauh, dia baliklah ke Pangkal Jalan. Saya minta, dia kawan saya. Dia kawan saya cakap dia hang aku ya. Dia saya sekampung dengan saya 3 jam. Main bola kali dulu ni, macam nak kahwin dulu sekali. Dia kena memang kami hubungan abang saya pergi rumah dia tu. Masa pak dia tu kira dalam UMNO ni tak guna duit dah tu lah. Dalam UMNO ni tak guna duit dah, tendang keluar dari UMNO. Jadi dia ubat orang ya, jadi doktor ni maha benih kan Melayu. Kan Melayu. Mak dia ni duk kerja di hospital besar. Dr. Siti Hasmah. Jadi saya apa? Ayah saya waktu itu jadi imam. Ayah saya jadi imam. Tanah dia itu depan rumah. Rumah saya, tanah benang dia. Kak itu ayah saya jual. Dia nak jual benang ni kan. Belum dia, ayah saya membawa geran dia kata dia sama tidak nak dapat nak beli motor besar. Apa? Ada duit kami pun tak ada duit nak beli tanah untuk Malaysia tu. Jadi akhirnya dia abang dekat dah. Apa nama doktor dia pun tak ada duit nak tolong. Bukan Perdana Menteri lah. Tak duit tanah lah. Duit tanah. Tak ada. Akhirnya dia pun pergi buat lot diri. Bagi kat syarikat Khalid dulu. Rasanya Khalid bekat pengurusi usaha Melayu. Bekat ahli parlimen dulu aku tak silap dia. Rasanya Khalid ni pula, adik Khalid pula. Rumah dia. Belah tua dia. Jadi bagi dia ada duit lah buat calon. Jadi orang kan dia buat calon ni nak suruh beli apa nama sebesar tu. Orang kadang ni bilang calon ini cikgu-cikgu pun tak belilah. Orang betul-betul. Itu maknanya baik hubungan kami pun dalam kekeluargaan. Jadi saya kata kepada dia, saya nasihat dia kepada kawan saya. Saya kata baliklah ke Pangkal Jalan itu Mukhriz. Jangan sampai terlalu jauh. Yang akhirnya memporak-porandakan kita menemu besar. Kerana apa? Memporak-porandakan kehidupan masyarakat dan rakyat. Kenapa? Kerana senteng politik semata-mata kerana nakkan kemenangan di Dor Sungai Limau. Nakkan kemenangan di Dor Sungai Limau. Barisan Nasional Datuk Mukhriz sambung ubud Melayu. Ini politik yang tidak sihat. Politik yang kita mencampak perasaan dendam wujud dalam kehidupan masyarakat dan rakyat dalam Dor Sungai Limau. Jadi saya minta Datuk Mukhriz, kita politik baru kita nak bawa ni, mestilah kita bawa satu politik yang lebih matang. Hari ini orang bukan lagi politik zaman batu. Politik zaman batu dia bukan kuasa sampai kuat ke lah. Zaman batu dulu ni duduk dalam hutan, dalam gua tu dia bukan sampai kuat. Gajah kuat. Rimau tanah, rimau kuat. Sekarang politik dia berteraskan kepada kebijaksanaan. Dua Sungai Limau ni orang berilmu. Ilmu, bila sebut ilmu ni, asas pada ilmu ni apa dia? Pemikiran. Kebijaksanaan itu terpancar daripada pemikiran yang hebat, yang tinggi, yang ada kepada masyarakat kita pada hari ini. Ini latar belakang orang di Dor Sungai Limau. Tiba-tiba dia membawa satu yang bertentangan, bermakna bahawa dia tak hormati rakyat dan penduduk di Dor Sungai Limau. Baru berapa bulan? 5 bulan? Baru 5 bulan nak jadi menteri besar, dia main ubud kita. Jadi janganlah bawa benda-benda yang tak sihat dalam kehidupan. Okey, kalau kamu nak buat pembangunan, tak ada siapa yang nak halang kamu buat pembangunan. Buatlah. Tak ada siapa nak halang. Tuan-tuan tolak pembangunan ya? Saya nak tanya orang PAS yang menolak Barisan Nasional, mau tak pembangunan? Mau. Undi siapa?
Kau ni payah. Tolak nak melawan yang kena pada mukhlis yang hebat. Dah. Siapa? Kita tolak. Main lah. Nak buat apa? Abang main. Nak suruh kami tanam apa? Abang main. Nak suruh tanam buah pelang. Abang main. Nak tanam buah pelang tak main. Abang main. Ingat arwah. Nanti tak ingat dulu. Ingat apa? Nak tanam pelang. Saktek lembu. Tak main dah. Pelang buah pelang tu saktek lembu. Tak main dah. Saya lihat terus. Saya dulu buat lah. Dia keluar. Buat dia pergi tengok pelang ni lah. Dia musim peluang busak lah. Saktek lembu lah. Jadi kenapa? Kita boleh tanam buah habak ni. Nak tanam padi ni habak ni. Orang buat pedang ni tahu lah nak tanam padi. Mereka ni. Abang main hang lambak. Mau lambak. Duit main padi bantuan. Tak ada apa. Rezeki kami terima tak boleh kan. Orang pas bukan dia. Bodoh nak tolak rezeki. Main lambak apa nak buat jalan. Buat jalan nak buat titi. Buat titi. Nak tukar bumbung rumah. Habak. Kami lega kan. Jadi saya minta kepada rakan saya, semua mukhlis, untuk mukhlis. Tak apalah, dia ada nak jadi menteri besar, kita hormat, tapi dia juga harus hormat kepada rakyat. Ini hak rakyat, tak pilih siapa pun. Betul mukhlis, ingat. Kalah di Sungai Limau ni bukan tergugat kerajaan, kamulah juga jadi menteri besar. Buatlah apa yang kamu nak. Bangunlah negeri Kedah ni. Tak tergugat pun dengan kalah di Sungai Limau tu. Dia seolah-olah dia macam ni. Kalau kalah di Sungai Limau ni, saya tak jadi menteri besar. Yang cukup boleh kita nak siap. Jadi yang kita nak ni ialah kerajaan yang teguh, kerajaan yang beramanah. Sebab kita katakan kena kekal. Kekal apa? Kekal Sungai Limau ni milik Pak Rakyat. Kekal apa yang diusahakan oleh almarhum Tazim Sa'adiyah ketika dahulu, politik damai, politik murni, kita kekal. Apa lagi kita nak kekal? Kita kekalkan budaya hidup kehidupan masyarakat kita ni, budaya sebagai masyarakat yang berilmu, kehidupan beragama. Ini kita nak kekal. Yang bohongan saya tu ucap pemain. Rumah tu ada. Saya nak jorat. Nabi melawat pos Bukit Besar, tempat operasional dia kan. Kalau kita jangan tak sampai lagi minta saya main tu, Sila tu jam. Orang lu tunggu lama. Jadi ni saya sebab tu saya nak kata kepada kita bahawa kita nak kekal, jangan kurang satu pun kerusi pembangkang di negeri kita. Lihat. Sebab kita nak kekalkan supaya okey dia perintah, tetapi kita perlu kepada pembangkang yang kuat. Tak boleh bila dia orang entah, kita perlu kita kuat pembangkang satu, kita jadikan pembangkang tu jadi kuat. Tak boleh. Kita kena pertahankan kekuatan pembangkang, terutama pembangkang itu supaya kekal jumlahnya, dia menjadi pembangkang yang kuat, yang sihat, yang boleh menegur kerajaan mana yang tak betul. Kita boleh sebut kerajaan mana yang tak betul. Kalau bila kerajaan itu kuat, kerajaan terlalu kuat, pembangkang tak kuat, pembangkang dikurangkan pada pilihan kali ini, bermakna bahawa dia merasa bahawa dia megah, dia akan berkata, oh aku gagah, aku boleh buat apa saja, aku boleh buat apa suka sekali. Itu bahaya kepada kita. Itu akan berbahaya kepada kita. Lepas ini kita akan tengok hamba yang akan naik, hamba cukai pintu akan naik, cukai itu akan naik. Ini bahaya. Macam di Dewan Rakyat ni, dia tak ada laksana PSC. Semua dia dan naik harga barang. Kalau pembangkang kuat, lawan pun tak peduli. Jadi sekarang Dun Sungai Limau ni nak bagi signal kepada dia bahawa kami akan tolak Barisan Nasional kerana kami tak setuju, kami tak boleh terima
Perbuatan yang membebankan, yang menyebabkan tanggungan kos sara hidup yang tinggi di kalangan rakyat sekarang ini di bawah pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional. Kita tengok apa berlaku dalam laporan polis. Apa berlaku dalam laporan air polis? Banyak. Dia habaq kat kita dulu tu panggil K-pop. Kepada Korea, Korean pop. Korean pop. Dia 1.6 juta, dia kata yang tu orang bagi duit, orang sedekah. Kita tak guna duit kerajaan. Tahu-tahu laporan audit dimasuk-masuk kira-kira dah, bukan orang sedekah dah. Duit kerajaan, duit kita. Pergi panggil tu, Korean pop tu. Dia bukan panggil orang berduit, berasa 5 lebih, dia buat tunjukkan. Panggil orang berduit, orang berduit, orang mahaban, orang layak, orang boleh ya. No, Korean pop tu 1.6 juta. Buat jamuan hari raya Perdana Menteri. Semua Perdana Menteri buat jamuan hari raya hari ni. Jamuan hari raya 80,000 orang ni. Untuk 80,000 orang berapa jumlah duit? 2.88 juta. Hari raya sehari makan bukan akan kata 2.88 juta. Tak. Bagi hak yang pergi hari raya tu, dia ingat dia pergi makan jamuan raya rumah Perdana Menteri tu bukan duit Perdana Menteri. Duit negara ni, duit negara tu duit rakyat lah. Kita gaduh, dia kata minyak, sedap kan? Mana kita masak barang pagi sedap kan? Padahal duit apa? Duit kerja, duit kita. Duit kita. Lepas tu dia penak dah halanya. Dia ambil dia tahu boleh. Kita agak kenal. Ni, itu apa? Dia naik kapal terbang. Dia nak pusing mengakal dunia dia pergi kapal terbang dia. Berapa setahun? 28 juta. 28 juta. Tan Sri Muhyiddin Yassin main tadi dia rosak main untuk penambahan calon. Naik kapal terbang kerajaan. Bukan naik kapal terbang no. Kita pergi melawat dengan duit. Minyak betul sama apa? Kita pun nyari macam apa? Yang ni. Hak kita, hak untuk perjuangan kita bila? Walaupun dia pemimpin kan, hak perjuangan kita lah bayar sendiri. Ni dah dia main untuk parti nak penambahan calon, naik ke perjuangan kerajaan. Identiti. Perdana Menteri setahun 28 juta. Tuan-tuan bayangkan kalau 28 juta. Datuk Muhyiddin main tampuk di Dun Sungai Limau ni jalan mengelik boleh dikawat, boleh belah kot. Belah tengah ke belah tepi ke, boleh belah. Kalau orang perempuan boleh pintai pula tu. Tengok kod jalan dia, pintai kod jalan dia, tengok sambil jalan tengok, jalan mengelik. Ni yang kita kata kita kena pemangkang. Bila pemangkang tu dalam keadaan pemangkang kuat pun macam-macam dia buat kau suka. Tambah kalau pemangkang tak kuat kena bayar macam. Habis relax. Ni yang belum ketiak kita ada juga. Jadi jangan kurangkan satu pun kursi pemangkang di dunia kita. InsyaAllah Azam adalah pilihan yang bijak, pilihan yang tepat, pilihan yang baik. Tuan-tuan kenal Azam ni no. Kenal no ni no. Cucu Pak Ni Bukit Besar dapat tak kenal? Cucu Pak Ni sebut Pak Ni Bukit Besar dia orang kata, orang kenal lah Pak Ni Bukit Besar lah. Dulu Tok Wan dia dalam tani ni dulu tahun 59 dulu. Lah dia pula cucu dia, masa tu Tok Wan dia tak kenal. InsyaAllah cucu ni nak boleh no? Cucu Pak Ni Bukit Besar. Pak Ni Bukit Besar ni adik siapa? Adik Tugu Haji Ali Pendam. Hak tempat kita minta ayat penawar lagi dulu ni. Hak mudah-mudah ni mungkin tak ingat. Tua-tua dulu ingat. Anak-anak Maizah pergi minta dekat Tugu Haji Ali kan? Bawa buku sekolah para pimuih. Bawa ayat. Tu ni cucu nakal Tugu Haji Ali kan? Cucu nakal Tugu Haji Ali. Cucu nakal Tugu Haji Dah. Tubuh jidak ni yang berbeza ayat penawar kan semua tu sampai. Cuma ada berbeza ayat penawar haji kat tubuh jidak ni. Ni cucu nak ada kan
pilihan yang baik bagi saya bawa anak muda, bawa suara anak muda, bawa suara masyarakat yang cintakan ilmu, bawa suara masyarakat yang cintakan kehidupan beragama, bawa suara masyarakat petani. Ini anak muda yang akan membawa suara semua orang dalam dun Sungai Limawi dan juga seluruh rakyat negeri Malaysia. Jadi uji dan sokongan tuan-tuan pada 4 hari bulan ini adalah sangat penting untuk kita terus mengekat dan memulakan nampak perubahan untuk masa depan pilihan raya umum yang akan datang ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan segala hormatnya menjemput kepada Datuk Syah Musa, sahabat saya naik Presiden PAN untuk menyampaikan ucapan. Silakan.